kita. Selain daripada itu, ini yang ingin kita berikan fokus sebenarnya untuk hari ini. Apabila Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 bagi pendidikan tinggi menyerap impak total daripada implementasinya, salah satu anjakan paradigma yang agak istimewa sebenarnya bagi sektor pendidikan adalah apabila CGPA tidak lagi akan dikira berdasarkan pencapaian akademik semata-mata. Di bawah Pelan ini 10 lonjakan dinamakan iaitu graduan holistik, keusahawanan dan seimbang, kecemerlangan bakat pengajian tinggi, seterusnya masyarakat yang belajar sepanjang hayat, graduan TVET berkualiti, kelestarian keuangan, tadbir urus perkasa, ekosistem inovasi, kesuhuran global, pembelajaran dalam talian secara global dan penyampaian pendidikan tinggi yang ditransformasi. Jadi untuk memberikan fokus kepada salah satu lonjakan yang telah pun kita lihat tadi, bukan sekadar tentang CGPA yang akan mengambil kira aspek-aspek lain selain daripada akademik, pencapaian akademik semata-mata, kita ingin memberikan fokus tentang lonjakan ekosistem inovasi yang secara mudahnya akan menjanjikan impak varian kebolehupayaan kepada generasi baru kita selepas ini. Dan untuk itu saya bersama dengan tetamu sekarang ini di studio. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Madya Dr. Arham Abdullah, Pengarah Bahagian Hubungan Industri, Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami. Bercakap tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk lonjakan ke-7 ini. Kalau kita lihat, Prof, sejak sebelum ini pun telah ada usaha untuk meningkatkan daya inovasi dalam kalangan pelajar kita di peringkat sekolah menengah, peringkat IPT dan kemudiannya mungkin latihan di tempat kerja. Tapi sehingga kita ingin melakukan sesuatu yang lebih berkesan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan ini, pada peringkat manakah sebenarnya kita lihat kesan yang sebelum ini tidak begitu efektif? Pada peringkat mana ia terbantut sebenarnya, Prof? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Rina dan juga TV1 kerana sudi menjemput saya sebagai tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia ni. So, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat kita Perdana Menteri pada 7 April nanti. Dan lonjakan ke-7 merupakan lonjakan ekosistem inovasi yang di mana ialah amat penting untuk memacu negara kita ke negara maju. Soalan tadi berdasarkan pada peringkat mana. So PPPM PT ni merupakan kesinambungan pelan strategik pengajian tinggi negara pada 2007. Dah ada dah pelan strategiknya dan ia juga dijajarkan dengan program transformasi kerajaan dan juga pelan transformasi ekonomi. Serta ia adalah lanjutan daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia prasekolah hingga pendidikan lepas menengah. So ada continuity di situ di mana lepas pelajar-pelajar ni selesai pada sekolah menengah, dia akan masuk kepada universiti. So kalau kita lihat di peringkat mana tu ada transition di situ. Antara peringkat menengah hingga peringkat universiti. Dan di situlah kita cuba tekankan ekosistem inovasi yang lebih baik supaya inovasi-inovasi yang dihasilkan ni boleh berjaya. Maknanya kalau sekarang ini mungkin apa yang menyebabkan kita tidak dapat melihat apa yang kita harapkan dalam target pasaran adalah kerana berlakunya ketidakseimbangan semasa transisi itu. Tidak berlaku integrasi yang bagus begitu. Itu bukan salah satu faktor. Tapi bila kita lihat nanti dalam lonjakan ke-7 ada 4 komponen utama yang perlu kita tekankan iaitu akademia, pihak industri, pihak kerajaan dan juga pihak komuniti yang harus bekerjasama antara satu sama lain supaya ekosistem inovasi ini berjaya mencapai matlamatnya. Okey. Apabila disebut 4 pihak ini, saya kira yang paling menarik perhatian sekali ialah penglibatan pihak industri. Kerana akademia, masyarakat dan juga golongan dan juga kerajaan contohnya adalah antara 3 yang selalu kita lihat ke hadapan untuk memastikan dia berjalan dengan baik. Jadi apa sebenarnya kesan sektor ataupun industri sendiri terlibat secara langsung pada peringkat R&D contohnya di universiti-universiti kita apabila ia berlaku nanti? Okey, kalau kita lihat tadi kita namakannya sebagai quadruple helix. 4 komponen utama. Hubungan antara akademia dan industri merupakan the way forward untuk kita mencapai inovasi yang lebih baik. Di mana pihak industri akan lebih bekerjasama dengan pihak universiti untuk menghasilkan suatu produk ataupun servis
supaya ini boleh dibawa ke komersial kan dengan lebih cepat. Sebagai contoh, pihak industri boleh kerjasama dengan pihak universiti dari segi graduate employability-nya, dari segi inovasi, dari segi research-nya dan juga pengkomersialannya. Dari segi R&D-nya, pihak kementerian akan memfokuskan bidang-bidang pendidikan ni berdasarkan pada kita punya NKA lah, National Key Economic Areas-nya. For example, untuk oil and gas, untuk agriculture, untuk communication dan juga untuk energy. Itu contohnya. Tapi ada 12 NKA itu kita akan memfokuskan research kita berdasarkan pada 12 NKA ni. Maknanya penekanan ataupun mungkin program-program galakan akan dilakukan kepada industri yang terlibat dalam 12 sub NKEA lah. Baik. Selain daripada itu, selain daripada mungkin penglibatan industri pada peringkat R&D di universiti, kita tahu juga telah berlaku sebenarnya kerjasama kalau dalam masa sekarang dalam bentuk latihan industri. Pelajar-pelajar IPT kita dihantar ke syarikat-syarikat yang memang telah terlibat dalam pasaran semasa. Tapi adakah ia berkesan setakat ini? Dan apa yang akan maksudnya apa perbezaan yang akan kita terapkan selepas ini? Okey. Setakat ni kita dah memang lakukan latihan industri di mana pelajar ditempatkan di industri ya. Tapi sekarang ni kita cuba tekankan latihan industri ni di lagi peringkat awal. Kita namakan sebagai structured internship program. Okay? Di mana awareness kepada pihak industri ditekankan pada peringkat lebih awal. Kita juga bekerjasama macam di Kuala Lumpur Helix dengan agensi lain sebagai contoh Talent Corp dan juga MIDA. MIDA ni on the demand side, kita on the supply side. So Talent Corp di tengah-tengah cuba menggabungkan, kita namakan sebagai Talent Matrix, untuk kita pastikan latihan industri yang dilaksanakan ni adalah berkesan di peringkat industri. Baik. Dan bagi sektor keusahawanan pula, bagaimana ataupun apa cabarannya untuk meningkatkan daya inovasi bagi usahawan kita? Kalau bakal usahawan ni kita lihat di yang pertama, lonjakan pertama, itu dah lonjakan pertama, holistic and balanced graduate on entrepreneur. So kita dah nyatakan dalam lonjakan ni bukan hanya as a job seekers but job creators. So latihan-latihan yang dilaksanakan di universiti ni dari segi keusahawanannya juga mampukan untuk membentuk pelajar ni dari segi ada entrepreneur mindset, entrepreneur skill, supaya lebih lepas mereka keluar daripada bergraduan nanti mereka akan boleh ada keupayaan untuk menjadi entrepreneur. Okey. Jadi apabila sistemnya ditambah baik, pelaksanaannya ditambah baik, kita mungkin akan melihat penambahbaikan di peringkat universiti juga, di IPT sendiri. Apa bentuk penambahbaikan yang akan dibuat? Oh, banyak. Saya rasa kalau kita dapat aplikasikan kolaborasi antara 4 komponen ini, antaranya antara kerajaan dengan pihak universiti, antara universiti dengan pihak industri, so hasilnya akan lebih baiklah dari segi inovasinya yang akan memberi impak yang lebih baik kepada masyarakat. So itu yang masyarakat nak. Sekarang ni R&D yang kita hasilkan ni perlu memberikan impak yang paling berkesan kepada masyarakat, sama ada di Malaysia ataupun di peringkat global. Adakah ia juga termasuk pelan menyerapkan pakar dari industri untuk menjadi tenaga pengajar di universiti juga? Kita ada program yang kita boleh namakan sebagai cross-fertilization program, di mana para pakar di industri akan diserapkan ataupun dijemput untuk memberi ceramah di peringkat universiti sebagai expert, ataupun dalam masa yang sama pihak lecturers ataupun pensyarah akan ditempatkan di industri untuk menimba pengalaman yang lebih luas berdasarkan pada industri tersebut. So ada cross fertilization program lah. Okey, baik. Dan kalau ingin kita bercakap juga tentang mekanisme yang diperlukan untuk mengekalkan bakat dan tenaga pakar dalam bidang niche ini di IPT, apa yang telah dirancang, Prof? Ini adalah lonjakan yang lain. Cuma saya boleh komen sini bahawa kita akan cuba menekankan jumlah PhD holder di Malaysia ni, di mana program-program tertentu sebagai contoh beasiswa yang telah ditawarkan kepada rakyat Malaysia
My Brain 15 dan sebagainya, SLAP, SLAI, program beasiswa untuk memastikan bahawa lebih ramai pelajar peringkat PhD berada di universiti kita. Dengan adanya kepakaran dari peringkat PhD ini, saya rasa ia akan membantu dari segi pendidikan yang lebih baik, yang akan membawa Malaysia ni daripada negara berpendapatan sederhana kepada negara yang berpendapatan maju. Baik. Kalau kita ingin mengimpikan masa depan yang lebih bagus untuk negara kita, pada tahun berapakah Prof anggarkan kita akan melihat kumpulan pertama yang lahir dari impak pelan pembangunan pendidikan yang ini? Kalau kita lihat pelan pembangunan pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi ini akan mula pada 2015 hingga pada 2025. So, kita ada 3 peringkat lah. Pada 2015 ni kita akan re-engineer balik on ekosistem inovasi ni. Yang kedua, kita akan menambah baik ekosistem inovasi 2016 hingga 2020 dan hasilnya kita akan cuba mencapai kecemerlangan dari segi ekosistem inovasi ini pada 2021 hingga 2025. So perancangan ni adalah perancangan jangka panjang. Ada juga inisiatif-inisiatif quick win yang kita akan laksanakan dan juga jangka masa panjang, pencapaian jangka masa panjang yang akan kita capai lah pada tahun 2025. Baik. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami hari ini. Prof.